Ni semua daripada Felda. Selangor, Kedah. Selangor semua ni. Selangor, Kedah, Johor. Rasanya kita dah menggunakan segala ruang yang ada. Semenjak daripada Yang Berhormat Perdana Menteri mengumumkan penyenaraian Felda Glory Venture di dalam bajet beliau 7 Oktober yang lalu. Dan kita dah berulang-alik bertemu dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Angkasa. Kita juga telah menghantar memorandum kepada Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri dan pelbagai kempen-kempen yang kita lakukan. Di samping yang paling akhir, kita menyerahkan memorandum kepada Suruhanjaya Security Malaysia. Kita juga telah beberapa kali mengemukakan injaksi kita di mahkamah, di Mahkamah Tinggi Temerloh, Mahkamah Tinggi Kuantan. Rasanya dari sudut usaha kita ni dah sampai klimaks lah, kemuncak lah dengan apa yang kita buat. Tetapi satu yang duka cita saya nak sebut di sini, langsung tidak ada pertimbangan datang daripada pihak kerajaan. Statement-statement yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, bahkan menteri yang berkaitan, Datuk Ahmad Maslan dan Isa Samad, begitu angkuh dan sombong. Dan dia confident bahawa usaha penyenaraian ini akan menemui kejayaan. Dan ini mengulangi detik-detik hitam sebagaimana yang Penoka alami di Felda Cahaya Baru, di Sungai Buaya, Labu Johnson dan Senayan. Apabila cadangan projek yang akhirnya menemui kegagalan, tanah-tanah telah tergadai, Penoka tidak mendapat pampasan yang sepatutnya. Hari ini episod tersebut berulang sekali lagi. Dan besok kita akan ke Mahkamah Tinggi Kuantan untuk mendengar keputusan daripada Yang Arif Hakim Datuk Mariana Yahya. Dan sebelah petangnya pukul 3 petang kita akan menyerahkan memorandum kepada Bank Negara, mendesak Bank Negara untuk mengarahkan 7 buah bank membatalkan borang-borang yang telah dikeluarkan. Sebagaimana statement saya tadi, bagaimana mungkin penyenaraian belum berlaku, Suruhanjaya Security pun belum buat keputusan, tiba-tiba borang telah berlega-lega dan ditandatangani oleh lebih daripada 80% para penoka. Ini bukan perkara kecil dan main-main. Mereka nak mempertaruhkan peneroka dengan agenda yang saya fikir hanya satu. Mereka nak duit untuk menghadapi pilihan raya. Itu sahaja sebenarnya agenda yang ada pada kerajaan. Jadi takkanlah kerana mereka sudah desperate nak cari duit, tiba-tiba mereka korbankan masa depan 112,635 orang penoka yang telah diwujudkan institusi ini sebelum merdeka tahun 56. Seolah-olah macam pemimpin-pemimpin kita ni tak ada idea nak cari duit, sehingga tergamak dan sampai hati, sangat bertentangan dengan apa yang telah dilakukan oleh pemimpin terdahulu. Saya jadi hairan macam mana Perdana Menteri yang ada sekarang melakukan sesuatu yang bertentangan daripada ayahandanya sendiri. Jadi ini sesuatu yang sangat malang lah, yang saya masih mengharapkan, sebab kita hantar surat kepada Perdana Menteri untuk bertemu. Saya harap Perdana Menteri dapat memberikan mana-mana tarikh untuk kita berjumpa dan kita akan lontarkan pandangan kita. Kita bercadang dan kita bersedia untuk mengemukakan pelan alternatif kita. Tak perlu penyenaraian. Maknanya kita boleh bagi pelan kita, iaitu proses transformasi kepada hala tuju Felda. Penambahbaikan soal pembangunan generasi kedua, anak-anak syarikat, prestasi Felda Holding, dan juga isu-isu yang penting yang wujud di kawasan Felda. Dengan arti kata lain, tak perlu kepada penyenaraian, kita ada satu formula cadangan, bagaimana kita nak improvekan, bagaimana kita nak lakukan penambahbaikan di kawasan Felda tanpa mengorbankan aset dan kepentingan warga Felda. Ini bagi saya soal
Yang penting, dan saya sebagaimana kenyataan saya pada hari semalam, saya ingin beri amaran sekali lagi bahawa jangan paksa Suruhanjaya Security membuat keputusan mengikut kehendak yang telah diputuskan oleh mereka. Maknanya ada tangan-tangan gaib yang dah sediakan skrip kepada Suruhanjaya Security. Kita tidak teragak-agak setelah kita mendengar keputusan daripada Suruhanjaya Security bahawa kalau keputusan daripada Suruhanjaya Security itu tidak membawa kebaikan kepada penoka, kita akan heret Suruhanjaya Security ke mahkamah. Itu pendirian kita. Apa yang Tuan harapkan daripada Suhakam selepas penyerahan memo? Oleh kerana isu ini urgent, kena diputuskan dengan segera, saya harap Suhakam tidak mengambil masa yang panjang untuk mereka tentukan pendirian mereka. Dan kita tahu dalam banyak kes juga Suhakam berpihak kepada kita. Tetapi masalahnya Suhakam ini tidak ada enforcement, kan? Mereka hanya sekadar bagi pandangan berdasarkan kepada aduan-aduan yang diterima. Jadi tapi walau bagaimanapun kita pernah dulu cadangkan kepada Suhakam supaya mereka ada satu program yang dipanggil pendengaran awam, inquiry, yang saya fikir tidak adil kalau inquiry itu hanya pada orang awam saja. Isunya di kalangan orang awam jelas. Jadi kalau Suhakam dengar pada penoka saja, sedangkan Suhakam tidak mendapat penjelasan daripada pihak kerajaan, terutamanya Perdana Menteri Ahmad Maslan dan juga Isa Samad, barangkali ia hanya sebelah pihak sajalah. Maknanya penoka menyatakan sikap dia, tapi kerajaan kontra. Jadi bila kontra, apa yang Suhakam mampu buat daripada pendirian yang seperti itu? Jadi ini tidak adil sebenarnya bagi penoka. Jadi kita harap Suhakam ada mungkin ruang-ruang yang lebih yang Suhakam boleh putuskan, boleh lakukan demi untuk menjaga kepentingan. Saya sebenarnya cukup bimbang sebab kalau berdasarkan kepada statement Perdana Menteri, dia nak muktamadkan pada bulan Jun ini. Maknanya kita cuma ada tinggal 1 bulan setengah daripada sekarang sebelum kita mendapat satu keputusan daripada kerajaan tentang langkah-langkah mereka ke arah penyeraian ini. Jadi ini perkembangan yang bagi kita sangat-sangat mengecewakan. Dan sebelum saya terlupa, saya nak maklumkan bahawa lawyer kita sedang menunggu Perdana Menteri balik. Dan kita akan serahkan notis 7 hari kepada Perdana Menteri. Pertama, berkaitan dengan isu ucapan dia haram jadah itu. Pertama, dia kena tarik balik. Dan kedua, mohon maaf secara terbuka. Sebab dia sebut tu secara terbuka. Dia kena mohon maaf secara terbuka. Kalau dia gagal berbuat demikian, maka kita tidak teragak-agak untuk mengemukakan saman malu kepada Perdana Menteri. Siapa yang terlibat? Sebab bila dia sebut secara umum, maknanya dia istilahkan orang yang menentang. Jadi kalau menentang tu ramai. Itu terpulanglah siapa yang nak saman. Pihak Mediapas melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Mediapas asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.